Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Matnya Dr. Parvin Kaur yang cantik muda, para penonton yang dihormati, dan salam Unimas. Kami dari kumpulan 10 ingin mempersembahkan video mengenai kesan rabies dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Apakah itu rabies? Wabak rabies atau dikenali sebagai penyakit anjing gila dan ia merupakan sejenis jangkitan virus yang terdedah kepada saluran otak dan sistem saraf. Penyakit ini berlaku adalah disebabkan daripada gigitan, cakaran atau titisan air liur daripada haiwan liar seperti anjing liar, kucing, musang, serigala dan haiwan karnivor yang lain. Dalam konteks ini, anjing merupakan antara penyebab dari 96% kes jangkitan rabies kepada manusia di Asia Tenggara. Jikalau seseorang itu menjangkiti wabak rabies, maka ia akan wujud simptom-simptom atau tanda klinikal dalam sekitar 30 hingga 90 hari selepas dicederakan seperti demam, sakit badan dan kepala, hidrofobia, lumpuh dan koma. Jikalau seseorang individu tidak dirawat, maka ia akan bertukar menjadi serius dan menimbulkan kematian 100%. Isu wabak rabies ini semakin menular dan telah ditemui pada tahun 2017 di Sarawak dan percaya bahawa jangkitan ini dibawa dari Kalimantan Barat iaitu Indonesia. Oleh itu, kajian ini telah dijalankan di Kampung Lubuk Punggol, Sarawak. Selain itu, menerusi kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan kami juga, kami telah mendapati bahawa bilangan kes jangkitan rabies di Sarawak tetap meningkat walaupun pada kadar yang minimal. Hal ini dapat disokong menerusi hasil laporan tahunan bahagian kawalan penyakit oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyatakan bahawa dari tempoh tahun 2017 sehingga 2018 terdapat sebanyak 16 buah kes jangkitan yang telah direkodkan di Sarawak. Dan dari tempoh tahun 2018 kepada 2019 pula terdapat sebanyak 22 buah kes yang telah direkodkan. Ini menunjukkan sebanyak 6 buah kes meningkat dari tempoh tahun sebelumnya. Manakala, dari tempoh tahun 2019 sehingga 2020 pula terdapat sebanyak 31 buah kes jangkitan yang telah direkodkan. Dan pada tempoh tahun 2020 sehingga 2021 pula sebanyak 33 buah kes secara keseluruhan dari tempoh-tempoh tahun sebelumnya yang telah direkodkan di Sarawak. Rata-rata kes-kes yang telah direkodkan tersebut kebanyakannya berpunca daripada hasil gigitan anjing liar serta anjing peliharaan mereka sendiri. Kajian juga mengaji terhadap simptom jangkitan rabies terhadap seekor anjing. Dalam kajian tersebut, simptom utama yang paling disuarakan oleh para responden adalah anjing tersebut bersikap ganas seperti menggigit atau menyerang hewan lain tanpa sebab. Dalam jika sebenarnya 52 orang dan pada 30 orang responden disamakan dengan 73%. Selain simptom kedua disebabkan oleh majoriti responden anjing tersebut tidak punya direaksi yang mencapai selama 20 orang responden disamakan hingga 25 dari 100%. Jika yang lain juga disamakan oleh para responden antaranya karena anjing berkelompok berat seperti ayam yang berbeda 18 daripada 30 orang responden dan maka anjing yang tahan berat 12 daripada 30 orang responden. Seterusnya saya akan menerangkan dan membincangkan analisis data mengenai punca peningkatan kes serangan rabies yang berlaku di Kampung Lubuk Punggol, Simunjan, Sarawak. Berdasarkan jadual 6 dan graf yang dipaparkan, majoriti responden telah menyokong bahawa peleraian anjing liar yang bergaduh merupakan faktor utama kepada peningkatan kes rabies di kawasan lokasi kajian, iaitu sebanyak 24 daripada 30 orang responden bersamaan 80% telah menyokong penyataan tersebut. Selain itu, seramai 23 daripada 30 orang responden tersebut iaitu sebanyak 77% juga telah menyatakan bahawa individu yang menyentuh anjing liar yang tidak divaksin juga telah membawa kepada peningkatan kes serangan rabies di Sarawak, terutamanya di lokasi kajian. Terdapat juga sebab-sebab lain yang telah menyebabkan berlakunya peningkatan kes rabies di Sarawak, terutamanya di lokasi kajian. Antara sebabnya ialah seperti memukul atau mengacau anjing liar yang telah disokong oleh 22 orang daripada 30 orang responden bersamaan 73%. Diserang anjing liar tanpa sebab 15 orang responden bersamaan 50% dan menangkap anjing liar tanpa alat bantuan adalah sebanyak 7 orang responden yang telah menyokong bersamaan 23%. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan-kesan seseorang dijangkiti penyakit rabies. Kesan-kesan ini akan didapati selepas 20 hingga 60 hari selepas digigit oleh anjing liar. Berdasarkan rajah ini, terdapat 9 kesan-kesan. Kesan-kesan ini terbahagi kepada 2 tahap, iaitu tahap ringan dan tahap teruk. Pada tahap pertama, iaitu tahap ringan, individu yang menjangkiti penyakit rabies akan mengalami demam. Berdasarkan kajian kumpulan saya,
Terdapat 27 responden daripada 30 orang responden, iaitu 90% sokong tentang pernyataan tersebut. Seterusnya, tanda-tanda lain yang lebih teruk akan diwujudkan, iaitu kehilangan selera makanan, rasa risau, dan tekanan, serta hyperaktif. Jika pesakit itu tidak menerima rawatan dengan segera, keadaannya akan menjadi lebih serius sehingga menyebabkan kegagalan fungsi sistem pernafasan. Apabila fungsi sistem pernafasan pesakit itu gagal, akan mengalami kematian. Saya akan menerangkan bagaimana langkah jika seorang individu yang telah digigit oleh anjing rabies. Antara langkah yang diambil jika seorang individu telah digigit oleh anjing rabies ialah mencuci bahagian luka dengan air dan sabun selama 10 hingga 15 minit. Jika tiada sabun, cuci luka dengan air sahaja secara berterusan. Ini merupakan langkah awal yang paling efektif untuk mencegah rabies. Luka juga harus dicuci dengan pencuci beralkohol ataupun pemberian iodine jika ada. Selepas itu, individu yang digigit oleh anjing rabies hendaklah segera dibawa ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapat rawatan lanjut. Dan seterusnya, saya juga akan menerangkan langkah-langkah bagi mengatasi kes rabies ini. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi kes rabies ini ialah khususnya kepada pemilik hewan, hendaklah bertanggungjawab memberi suntikan rabies kepada kucing ataupun anjing peliharaan mereka seperti yang disarankan oleh doktor haiwan ataupun petugas kesihatan haiwan. Selain itu, tindakan daripada semua masyarakat memainkan peranan yang penting dengan segera membuat laporan jika terdapat anjing rabies ataupun anjing liar yang berkeliaran di kawasan tempat tinggal mereka. Kesimpulannya, wabak rabies atau dikenali sebagai penyakit anjing gila dan ia merupakan sejenis penyakit virus daripada jangkitan kuman dan ia terjebak melalui sistem saraf dan otak. Penyakit tersebut mula menular dan wujud simptom-simptom tertentu selepas seseorang itu dicederakan melalui gigitan atau cakaran daripada haiwan liar dalam sekitar 30 hingga 90 hari. Seseorang tersebut perlu mendapatkan rawatan segera selepas dijangkiti. Oleh itu, semua pihak tidak kira pihak kerajaan, pihak NGO atau kawasan kejiranan perlu bekerjasama menangani isu tersebut dan mengambil tindakan yang wajar untuk mengatasi isu tersebut. Segala kes yang didapati perlulah usaha dan kerjasama daripada semua pihak untuk mengatasinya dengan membuat laporan kepada pihak berkepentingan agar tindakan yang wajar dapat mereka ambil untuk mengawal kes tersebut agar tidak menular.